Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di dalam video perkongsian saya pada kali ini insya-Allah. Dan saya doakan kepada semua para penonton yang menonton video ini diberi kesihatan yang baik dan dijauhi daripada virus COVID-19 insya-Allah. Perkongsian saya pada kali ini adalah mengenai tentang tujuan hidup. Setiap apa yang kita lakukan ini ada dia punya tujuan. Begitu juga saya sekarang ini duduk di sini dan merakam video. Tujuan saya untuk berkongsi tentang perkara yang baik. Begitu juga kita ni dihantar ke dunia ni, lahir ke dunia, ada tujuan hidup kita. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi mengenai tentang tujuan hidup, saya ingin berkongsi kepada para penonton mengenai 5 tahapan kehidupan. Yang pertama adalah alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, dan yang keempat alam barzakh, dan yang terakhir yang kelima alam mahsyar. Apa itu alam roh? Yang pertama tadi iaitu Allah Subhanahu wa taala dia pernah bertanya kepada kita semua waktu tu kita lagi belum berjasad lagi, semuanya dalam bentuk roh, daripada zaman Nabi Adam sampailah bayi yang terakhir pada hari kiamat nanti dikumpulkan di satu tempat, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua roh, apakah kamu mengakui bahawa diriku ini adalah Tuhanmu? Lalu semua roh menjawab pada ketika itu, benar, bahkan kami menyaksikannya. Dan cerita ini diceritakan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Dan juga diceritakan di dalam satu hadis yang keempat Imam Nawawi, tercatat 4 perkara bagi manusia apabila dia masuk pula ke alam yang kedua iaitu alam rahim. Di alam rahim inilah akan dicatatkan 4 perkara yang berkaitan tentang rezeki seseorang, baik buruk kehidupan dia, jodoh, semualah ditentukan sewaktu di alam rahim lagi sebelum kita lahir ke dunia, maksudnya di dalam kandungan ibu kita. Dan seterusnya apabila kita selepas alam rahim, kita akan pergi ke alam yang satu lagi, yang ketiga iaitu alam dunia. Tempat kita sekarang ni, tempat saya sekarang ini, inilah alam dunia. Dan di alam dunia inilah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu sama ada kita ni beriman kepada Allah ataupun tidak. Allah SWT nak menguji kita, adakah kita betul-betul mengiyakan bahawa Allah lah Tuhan kita, seperti mana kita telah beritahu di dalam alam roh. Dan seterusnya pada tahap yang keempat pula adalah di alam barzakh. Untuk melalui masuk ke alam barzakh ni, seseorang tu dia kena melalui kematian, iaitu malaikat Israel akan datang dan mencabut nyawa seseorang. Di situlah berlakunya proses perpindahan alam daripada alam dunia masuk ke alam roh. Kebanyakan orang yang meninggal, sudah tentu orang yang meninggal dia akan masuk ke alam barzakh ini, dan di alam barzakh inilah akan ditentukan sama ada seseorang itu selamat di akhirat ataupun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu bergantung kepada amalan dia di dunia. Dan apabila kita berada di alam barzakh inilah nanti apabila seorang yang beriman, kubur ni akan terbuka luas, alam barzakh. Dan orang yang banyak melakukan maksiat yang ingkar dengan perintah Allah, maka kubur ni dia akan menghimpit seseorang tu tadi, sehingga diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadis, tulang-tulang rusuk ni bercerakah seperti ini. Rasulullah tunjuk. Dan seterusnya selepas alam barzakh ini, alam yang terakhir adalah alam mahsyar. Di alam mahsyar inilah nanti semua makhluk akan dikumpulkan sekali lagi, bukan dalam bentuk roh tetapi dalam bentuk jasad dan roh bersatu balik, dan akan ditentukan sama ada seseorang itu akan masuk neraka ataupun masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 tahapan alam. Sebelum saya nak cerita tentang tujuan hidup seseorang, kita kena faham perjalanan hidup kita sekarang ini, yang mana kita masih berada dekat dunia. Masih ada 2 tahap lagi yang kita belum lalui. Jadi kita kena banyaklah lakukan perkara yang baik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat daripada api neraka Allah. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup seorang manusia diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kena faham definisi ibadah ini bukan hanya solat, sembahyang, zikir, bukan setakat itu. Definisi ibadah ini adalah kita merendah diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri dan memperhambakan diri kepada sesuatu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari mengertikan ibadah sebagai ketundukan kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan merendahkan diri kepadanya dengan kepasrahan. Dan Imam Ibn Taymiyah pula, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami, menyatakan bahawa ibadah merupakan sebutan yang mencakup semua yang dicintai dan diredai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan baik zahir maupun batin. Selain daripada itu, tujuan hidup manusia juga adalah menjadi pemimpin di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, lebih kurang ayat dia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Definisi khalifah di sini yang kita perlu faham adalah bukanlah setakat seorang pemimpin, Perdana Menteri ataupun Presiden di satu-satu negara. Maksud khalifah adalah pengganti atau wakil, yakni pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maksudnya wakil kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Mereka digelar sebagai khalifah Allah, perwakilan Allah, dan khalifah Rasulullah, pengganti utusan Allah Subhanahu wa taala di dalam untuk menyampaikan syiar Islam. Jadi gelaran khalifah ini juga dikenali sebagai Amirul Mukminin. Sebagaimana kita telah mendengar Saidina Umar digelar sebagai Amirul Mukminin, yang bermaksud pemimpin yang beriman. Jadi itulah yang kita nak sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jom kita jadi ejen kebaikan, sampaikan kebaikan kepada seluruh umat sehinggalah kita meninggal dunia. Seperti mana yang selalu disebutkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah kaya sebelum miskin, yang kedua sehat sebelum sakit, yang ketiga muda sebelum tua, yang keempat lapang sebelum sempit, dan yang kelima hidup sebelum mati. Okey, itu sahaja yang saya ingin kongsikan pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua dan kongsikan kepada sahabat dan kenalan yang untuk mendapatkan lebih banyak kebaikan, insya-Allah. Jadi sampai di situ saja saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.